Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata haluan, yang kita kasihi seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Ridha Mane Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah semua, kita ucapkan syukur kepada Allah sekali lagi kita diizinkan berada di dalam majlis yang baik, majlis ilmu malam ini di Masjid Ar-Ridha Mane. Mudah-mudahan berhimpunnya kita ini, berkumpulnya kita malam ini menarik rahmat dan barakah daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita buat ini sikit sebanyak terhitung sebagai amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita. InsyaAllah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, dan kita harapkan sangat menjadi modal ataupun harta yang bermanfaat untuk kita ketika kita dipanggil beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti insyaAllah. Jadi untuk ceramah jemputan saya akan tazkirah dulu lebih kurang setengah jam atau lebih sedikit. Biasa tazkirah ini saya akan baca hadis. Dan masa selebihnya kita akan jawab soalan lah. Siapa yang nak bertanya soalan boleh tulis sekarang dan boleh sampaikan soalan itu ke meja di hadapan. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa ghafarallahu lahu dzunubahu walau kana misla zabadil bahri au kama qala rawahu Tirmizi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali ketika dia hendak tidur di katil atau tempat tidurnya, Allah akan memberi keampunan segala dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang pertama Nabi sebut barang siapa yang berkata. Kita jadi hidup kita ini sebenarnya disuruh kata, disuruh buat. Hak tu nombor 1 sekali. Hak lain tu benda panggil remeh saja. Tentang kita berhibur, kita kelah, kita berehat, kita tak tidur berbuat-buat tu benda remeh. Hak mustahak sekali Tuhan cipta kita, nak suruh kata, nak suruh buat tu je. Nak suruh kata hak dia suruh kata, nak suruh buat hak dia suruh buat. Itulah dipanggil beragama. Al-fi'li wal qawli. Nak buat dan kata. Antaranya hadis ni Nabi kata, katalah gini. Siapa bangun tidur, katalah gini. Kalau kamu nak semayang, bacalah ini. Kalau rokok, bacalah ini. Suruh kata semua. Hidup kita ni penuh dengan Allah dan Rasul suruh kata. Dan suruh buat. Semayanglah begini. Sedekahlah begini. Ambillah begini. Jangan buat begitu. Hidup kita ni beragama. Agama ni peraturan hidup lah. The way of life. Apa dia? Kata hak Nabi Allah suruh kata, dan buat yang Allah Nabi suruh kata. Maka malam ni kita mari ramai-ramai hak Nabi suruh buat. Iza marartum bi riyalil jannah farta'u. Apabila kamu lalu dekat kebun syurga, hendaklah kamu berhenti duduk. Nabi suruh buat. Suruh buat apa? Suruh pergi duduk. Mana? Riyadul Jannah ya Rasulullah. Kebun syurga tu guna pula. Tak faham kami ni. Hilakuz zikri. Tempat orang berkumpul nak mengingat akan Allah.
Sama ada majlis itu majlis selawat, majlis zikir, majlis ilmu, majlis qiraatul Quran, majlis berdoa, majlis tahlil, dipanggil hilakul zikri. Tempat orang berkumpul mengingat Allah. Farta'u singgah. Jadi kita buat ni. Kayak gini ada orang bang, Allahu Akbar, atau orang qomat, Allahu Akbar, Nabi suruh kata pula, jawablah azan itu sama dengan tukang azan. Jadi hidup kita ni kata dan buat apa yang syarak suruh. Syarak tu agama lah. Siapa agama? Allah dan Rasul. Man qala, barang siapa yang berkata hina ya'wi ila firasyih, ketika dia nak tidur. Asal firasyih tu katil. Ketika dia pergi ke katil. Biasa orang pergi ke katil ni biasa nak jatuh hinjing motor ke nak tidur. Nak tidur, jarang orang nak daik pukak, pergi katil nak daik pukak. Dah lah. Maksudnya nak tidur. Jadi pendek cakap, barang siapa yang nak tidur, berkatalah, astaghfirullahalazim, aku minta ampun akan Allah yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Al-Hayyu Qayyum, Al-Hayyal Qayyum, yang hidup, yang tidak perlu kepada makhluk. Kalau kata gitu, wa atubu ilaih, akhir sekali aku bertaubat kepadanya, Allah akan ampunkan dosanya. Banyak mana ampun? Walau kana misla zabadil bahri, walaupun dosanya seperti buih di laut. Pertama sekali, kalau kita nak tidur, kita kena ingat, kerana tidur itu sepupu mati. Tidur sepupu mati. Sebab tu orang puang kalau ada laki, 2 kali sehari pegang tangan suami dan minta maaf. Pertama, bangun daripada tidur sebelum suami keluar bekerja. Pegang tangan suami, minta maaf. Minta maaf segala salah dan silap. Faham? Kali kedua, ketika suami nak tidur atau isteri nak tidur. Kerana apa? Kerana tidur itu cousin of the dead. Sepupu mati. Sebab itulah Nabi ajar kita kalau bangun tidur mana? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu yang menghidupkan aku semula selepas kamu matikan aku semalam di dalam tidurku. Batu mati ni, tidur ni, dia keluar roh. Faham? Orang yang tidur keluar roh. Keluar roh ke mana pula? 2 roh. Satu ruhul hayah, satu ruhul yaqazah. Kalau keluar ruhul yaqazah, maknanya rohnya bermain-main. Badan duduk di katil, rohnya berjalan-jalan. Tu kita tidur mana? Roh siapa? Drobris. Faham lagi? Padahal nyanda atas gerai mana? Nyanda ngatuk mata, duduk kat drobris dengan janda. Faham lagi? Pergi tubuh ada atas wakah roh. Jadi bila roh ya keluar, tapi roh ya qazah, kita akan nampak di dalam tidur. Ada orang nampak jumpa orang tu, ada orang pergi Mekah dia. Faham? Dia pergi Mekah. Padahal piti ada kepeng. Pergi dalam tidur. Jasad pergi tak? Tak. Pergi lagi roh. Jadi kalau kita mimpi, orang panggil ruhul yaqazah keluar. Faham? Satu lagi ruhul hayah. Roh hak malakul maut ambil yang. Hak tu kalau tu baik, go back yearly, balik awal. Faham lagi? Hak tu baik, tahlil 3 malam atau 7 malam. Malam pertama pawang bodoh, nama asyik minyak. Tu ruhul hayah, roh kehidupan. Nampak? Ada pun malakul maut tidak ambil ruhul yaqazah. Tugas dia ambil ruhul hayah. Sampai masa ajar dia ambil tu. Jadi sebab tu bila kita tidur, bacalah apa yang Nabi pesan ini. Yang pertama, mentauhidkan Allah, mati atas iman. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 perkara situ. Minta maaf kepada Allah,
mentauhidkan Allah, mengisbatkan ketuhanan Allah. Astagfirullah, kata gitu. Macam lepas mayang dia astagfirullah. Nak tidur astagfirullah berapa kali? Salasa. Dalam hadis Abu Daud tak sebut berapa kali. Man qala astaghfirullahal azim tak sebut berapa kali. Tadi hadis Tirmizi sebut salasa 3 kali. Jadi kalau kita baca 3 kali afdal. Yang tak sebut itu yang sebut itu khas. Okey? Astaghfirullah sebut mulai. Apa makna astaghfirullah? Aku meminta keampunan akan Allah, atau aku minta ampun akan Allah. Tapi biar sebut betul, barulah jadi dapat kelebihannya. Siapa yang beristighfar bermakna dia berdoa. Kerana ada di dalam doa itu minta. Dalam istighfar ada tak minta? Kat mana minta? Alik, sing, tering, pera, astaghfiru. Kat mana minta? Abang tu suruh mari dengar tak? Ada rugi sikit pun. Kat urut sing tu. Sing tu kalau kita ngaji kalimah, sing talabiyah. Sing makna minta. Asalnya ghafara je. Ghufrun, keampunan. Tapi dia kita tambah istaf'ala, 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 minta. Sing tolak, sing makna minta. Ada sing makna jambak, sing makna lambat ada. Saya kunu, sing kau lagi akan berlaku bukan esok, minggu depan. Arab tapi kalau ghafara asalnya aghfiru, aku ampun. Tapi kalau astaghfiru, astaghfiru, aku meminta akan ampun. Faham? Ada orang sebut tak betul. Macam kita dalam sembahyang ada 2 bacaan. Satu bacaan wajib, macam Fatihah atau takbir. Satu bacaan sunat. Siapa yang baca tak betul bacaan wajib, tak sah sembahyang. Contoh, Allahu Akbar, dia kata Allahu Akbar, tak sah. Kerana bukan Allah. Faham tak lagi? Ghairil maghdu, dia pergi faham ghairi maghdu. Tak sah. Kerana turun Fatihah atas Nabi Muhammad SAW, hurufnya 156 apa yang ada dalam Quran. Mugi tukar tak sah. Malaikat nyakit, pelak. Tu lain. Dah ada ke orang istighfar tak betul? Ramai. Orang tua-tua. Dia tengok budak-budak congek utuh depan muka dia. Astagfirullah. Orang tua-tua. Astagfi. Salah tu. Tapi bukan orang mana lah, orang Pulau Usa. Bukan astagfi, astagfirullah. Alik sing mati, terjumpa ngering, tering mati. Astag per bawah. Astaghfir bagi dapang, astaghfiru jumpa labdul jalalah, astaghfirullah. Balik training, astaghfirullah. Faham? Waktu tu astaghfirullah budak ni. Apa makna? Astar makna penutup. Penutup dia pula ni. Faham? Kalau astar aku minta ampun. Tapi kalau astar nampak bermakna penutup, tutup, tudung jambang. Jadi batulah. Kalau kita baca tak betul, tak pakai rawal lalu. Kalau hak sunat, kita baca tak betul hak sunat, tak boleh pahala. Kita rakaat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, baru betul dapat pahala. Tapi nak dengar subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim, tak ada pahala. Tak ada pahala dah. Astaghfiru, aku meminta ampun Allah akan Allah. Jadi kita minta situ bermakna kita berdoa agar Allah maafkan kita. Allah kata, ud'uni astajib lakum. Memintalah kepada aku, pasti aku akan makbul. Bukan tengok dulu, dak
mesti makbul. 50% makbul tak? 100%. Yakin Allah akan makbul. Dua mana tahu huruf ber tu dia mati. Nah, asalnya astajibu. Okey, mana aku akan perkenankan. Tapi dalam Quran bukan bu. Ber tu bagi sukun. Astajib. Makna astajib mesti garanti aku akan makbul. Tapi makbul cara Allah, bukan cara kita. Dah tu banyaklah istighfar. Nak, Nabi banyak mana istighfar? 70 kali sehari. Nabi kata, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fi yawmin wa lailin 70 marrah wa fi riwayatin mi'ata marrah. Wahai manusia, minta ampunlah pada Tuhan kamu. Aku sendiri minta ampun pada Allah sehari semalam 70 kali. Ada satu riwayat 100 kali. Kita 70 hari dah istighfar sekali. Faham lagi? Nak, ambil tasbih gantung tu dekat kereta kan kita gantung. Nah, kayu kokal. Nah, ada orang dia gantung saja je. Faham? Tasbih tu bukan ibadat. Siapa gantung tasbih tak boleh pahala. Kenapa? Kerana dia alat. Tapi dia pergi ambil pegang astagfirullah, dia boleh pahala. Faham lagi? Macam kita beli piah. Beli piah dah wak mayang. Wak main snorkel boleh pahala tak? Tak boleh pahala. Dia wak mayang boleh pahala. Tak? Kalau kita wak main snorkel beli piah, jadi hukumnya harus. Harus lah. Faham? Jadi tasbih tu digantung. Ada orang sampai 15 jenis tasbih. Kata buat apa saya menggantung tasbih? Dia kata aku tengok kereta kawan aku buat gini, ni lawa kok. Faham? Muncul kawan dia tak gantung nah. Tidak tambung ke depan tu. Nah, jadi bukan salah, bukan marah, tapi gunalah. Nak pergi Kuala Lumpur, siapa akan Bukit Jong keting tu kakak ambil tasbih, astagfirullah, 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 astagfirullah. Siapa Bukit Besi, cukup Sipang. Nah, paling kurang 500 boleh. Bukit Jong, Bukit Besi 500. 500 astagfirullah, Tuhan terima, habis dosa Tuhan ampun. Betul tak? Dah. Aku minta ampun akan Allah. Siapa Allah? Allahul ladzi khalaqakum. Allah tu lah yang menjadikan kita. Kita dulu tak ada, ni jadi ada ni. Bukan mak kita buat. Bukan ayah kita buat. Kalau mak ayah kita buat kita, semua orang nikah ada anak Melaka. Ada tak orang nikah tak ada anak? Ramai mana orang tak nikah ada anak? Faham lagi? Hak nikah tak boleh anak, hak tak nikah boleh anak. Pasal apa? Pasal Allah yang menjadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu berbuat. Habis dia buat belaka. Tu Allah. Cuma nama alif lam lam itu lafzul jalalah, nama yang dibesarkan. Lain pada Allah kita sebutlah, tapi Allah dia Allah. Faham? Alif lam satu dua ta'ala ta'ala. Kalau bekang nama Allah, Allah kat lang satu dua takah lang ta'ala kalla mi lang satu dua tama lang ta'ala malla. Tapi kalau Allah, Allah. Al ismul muazzam, nama itu dibesarkan. Tak boleh kita tasghir Allah, tak boleh. Nampak? Kena Allahu akbar. Lafzul jalalah, nama yang sangat besar. Dalam semua percakapan manusia, bahasa Malaysia, bahasa Jawa, bahasa Kampuchia, bahasa Thai, bahasa Perancis, bahasa benda lagi, bahasa Mongol, bahasa Ukraine, bahasa Rusia, Latvia, Belarus, semuanya mesti ada dua makna atau lebih. Faham? Contoh bahasa Terengganu. Bahasa Terengganu. Makang. Makang ada berapa makna? Makang maknanya ambil ada kau. Makang makna suak ada kau. Betul tak? Macam benda bodoh. Bodoh makna dak reti. Bodoh makna dak pandai. Bodoh makna tak ada iti. Macam paung bodoh. Faham? Ni banyak makna. Faham tak? Tapi nama Allah dia tak ada dua makna se. Alif lang lang he se makna.
Nama bagi zat yang wajib ada. Tuhan yang sangat besar, yang menciptakan segala-galanya. Tu Allah. Jadi hak tu kita minta apung. Astaghfirullah Al-Azim yang maha besar. Apa besar? Berjising, bersahaya, bertubuh? Bukan. Itu makhluk. Kedudukannya, martabaknya, maqamnya yang sangat besar. Kenapa? Kerana itulah kita minta daripada dia. Dia yang memperkenankan. Allah tak minta daripada kita. Dia suruh kita semayang. Kita pakat tak semayang belaka tak ada hal. Dia bukan jadi Tuhan sebab pilihan raya, bukan. Mu pakat minum arak belaka, pakat berzina belaka, berjudi belaka tak sampai kiamat tak ada hal Allah. Nah, muak belaka neraka dia. Neraka Allah bukan macam J pula kengga. J pula kengga 12 orang sebilik. Lah ni 70 orang, tanya order mana ni. Nak 70 orang sebilik. 70 orang sebilik J pula kengga. Kalau 70 orang, 50 ngeruh. 30 senyap, boleh tidur. Hak tu baru 2 orang. Dah kalau 50 orang bunyi, tu. Lepas tu jangan buat jenayah. Masuk dalam tu menangis panggil tok nenek. Faham? 70 orang. Kita tidur 2 orang, kawan di hotel, seorang je kawan kita bunyi, tak boleh tidur dah, kata menatang bunyi gini apa dah. Nah, tu baru seorang. Bayangkan bilik yang sepik, kalau 70 orang ramai sangat buat jenayah, nak kaki atas muka atas tumit orang, tu bayang. Nah, itu bukan neraka Allah. Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, manusia pakat dengan jin, pakat deraka pada Allah, teluh belaka neraka Allah. Nampak? Pitu saja 500 tahun. Pitu saja. Luah mana? Nak? Kalau atas dunia lain. Kalau ramai sangat merokok, buang kis. Kita rokok bank 3 orang. Memang bahagia gerak. Kita pakat 35,000 orang rokok. Buang kis. Ramai sangat. Tak? Apa dah muak tepat. Nak masuk mahkamah tak boleh. Minta maaf akan Allah. Allazi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Tuhan mana? Tuhan hak kita napi. Napi mana? Hak dalam tahlil waktu kita napi. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Betul tu. Dah Tuhan mana tak ada. Tuhan seperti Allah. Tu kena faham baik. Kalau kau tanya ayah haji pak cik tok syekh hak kita nanti tiada Tuhan tu, Tuhan mana hak tiada? Jawab dia, Tuhan yang seperti Allah. Tak ada dah, melainkan Allah saja. Adapun Tuhan yang tidak seperti Allah, tak payah nafi. Hak tu bukan Tuhan. Jadi kita, umat kita tahu mengsatukan pencipta, iaitu Allah, tidak dua, tidak ramai, tidak berbilang, satu saja. Tiada Tuhan yang boleh menghidupkan manusia melainkan Allah. Tiada Tuhan yang boleh menjadikan langit dan bumi melainkan Allah. Tiada Tuhan yang boleh menyembuhkan sakit melainkan Allah. Tiada Tuhan yang beri rezeki melainkan Allah. Tu Tuhan hak kita nafi tu, Tuhan semacam Allah tu lah. Tak ada dah seperti dia. Dia seorang je. Jadi tak apalah dalam lagu tu. Tak. Batu-batu tu dia suruh mengaji. Tok kenali dia dengar orang alim sini. Syekh Abdul Rahman Limbong ngajar. Di bandar. Tok kenali mari. Mari nak dengar. Tok kenali kata orang Bekeng. Orang Bekeng ni. Syekh Abdul Rahman Limbong ni. Dak Haji Rahman Limbong ni orang Bekeng. Dia ngajar Tok Kenali tu duduk di kolah, dak naik atas. Duduk luar, dengar ngajar dalam surau. Ngajar kitab sifat 20. Tapi orang dulu dia pegang sungguh. Dulu dia ngajar kitab sifat 20, kitab perkunang je. Dak ambil piti orang kepeng. Kita pitak 3 guni rumah. Tanah orang bahang kita. Faham lagi? Tak takut sikit pun. Ilmu banyak. Ngaji buat balik dengan kapal terus ada kitab. Tak boleh buat balik kapal terbang. Takut jatuh kapal terbang. Banyaknya kitab.
Nak balik sini dapat kata ke tanah air takut pula ke kerajaan. Mana nak buat gua ni? Kita banyak. Dia bukan orang mana lah Pulau Gusa. Yang menjadikan segala-gala dia belaka. Sebab tu semua Allah, semua Allah. Faham? Jadinya Allah atas Allah tu pegangan orang tauhid, konsep tauhid ahli sufi, ru'yatul kasrah lil wahdah. Lihat banyak benda balik pada pencipta yang satu. Tengok ombak, ingat Allah. Tengok gunung tinggi, ingat Allah. Tengok kejadian, ingat Allah. Budak-budaknya bunuh orang, ingat Allah. Orang baru beranak, ingat Allah. Habis, ingat Allah. Tengah segar jadi sakit, ingat Allah. Tengah sakit jadi segar semula, ingat Allah. Nah, Tuhan dia nak kita gitu. Kita ni dah cara. Dah malu sikit. Faham? Dia tengok akidah kita. Apa yang kita iktiqadkan. Lepas tu dia buat kita. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Waktu ada orang pergi ngajar-ngajar pergi dengar lah. Majlis ilmu tentang akidah, tentang iman, sifat 20, tauhid dan sebagainya. Lagi kalau orang tanya dah kita kena pergi dengar pula bab-bab tauhid ni, buat apa kita kafir lagi ke gua ni? Dengar baik-baik. Kita pergi dengar majlis ilmu, dengar akidah, kita belajar iman, belajar tentang sifat 20. Tak okey tauhid salah sekalipun, bukan kita kafir. Faham? Kita Islam dah. Dah apa kita pergi belajar pula bab akidah supaya Islam kita itu selamat sampai pada kita bertemu dengan Allah. Faham? Sebab Islam itu barang dia boleh jadi tak selamat, barang kurniaan saja, barang pinjaman. Ada orang Islam pagi, petangnya tidak. Ada orang Islam muda, tuanya tidak. Dalil tengok ni dalam media sosial. Ramai mana jadi sesat. Tak? Hak pertikaikan ayat Quran, pertikaikan Allah, pertikai menganjing dengan Nabi, menganjing dengan hadis dan sebagainya. Dilahirkan Islam. Nak? Cukup kepala. Nak? Belah mulut. Tahnik. Adang tinggal kanan, qomat tinggal kiri. Lepas tu kita belajar akidah supaya Islam kita ini tahan, selamat, tidak punah, tidak rosak. Bukan kita belajar nak jadi orang Islam. Kita Islam dah. Kita dilahirkan ibu bapa yang Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi lahir dalam keadaan suci, tidak berdosa. Jadi kita belajar akidah supaya tidak kacau, tidak rosak. Sampai hari kita bertemu dengan Allah, akidah kita molek. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyal Qayyuma, yang hidup. Dah kita hidup juga tapi pinjaman saja. Allah yang hidup hakikatan, hidup yang sebenar. Kita majazi, pinjaman saja. Dulu kita ada tak ada, kita ada birthday. Maka Allah tak ada birthday, tidak ada hari lahir. Nampak? Kita semua ada hari lahir. Kita lahir itu mak kita ada lagi. Kita ke mak kita beranak ke diang. Mak kita ada dah. Masa mak kita tak ada lagi, tok kita ada. Jadi semua ada hari lahir. Langit ada birthday dia. Summastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Allah sebut dalam Quran tak? Kemudian Allah pun nak buat langit. Lalu Allah buat langit itu jadi 7 lapis. Jelas lagi. Asal tak ada langit. Tengoklah kitab-kitab tarikh. Antaranya kitab tarikh Umam wal Muluk. Imam At-Tabari. Tak, kisah sejarah ni daripada Tuhan buat langit. Buat langit, buat gunung, buat binatang-binatang, buat Nabi Adam. Tu. Panjang kitab sejarah dia. Tak, asal langit ada. Masa Nabi Adam ada dah bumi, Nabi Adam tak ada lagi. Allah kata guna, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikatku, dengar molek, aku nak buat satu lagi makhluk, nak letak di bumi, fil ardi, di bumi, khalifah, sebagai pelaksana hukumku. Masa itu tak ada Nabi Adam, tak ada lagi kita. Malaikat atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kau akan buat satu lagi makhluk yang akan melakukan pemudahan dan kerosakan. Tengok. Padahal tak ada lagi Nabi Adam. Sebelum ada langit ada benda. Allah tidak ada permulaan. Itu panggil Allah bersifat dengan kidam. La awwala
li wujudihi, tidak ada permulaan bagi wujudnya. Nabi kata antal awwalu falaisa qablaka syai', engkaulah yang awal, tidak ada permulaan bagi awalnya engkau. Jadi dia al-hayyu, yang hidup, yang hakiki. Nah, kita hidup, Allah buat. Dulu tak ada, sekarang ada. Lepas ni tak ada pula. Kan kita pak ada. Satu mati, kemudian hidup. Satu mati pula, lepas tu hidup. Pak saja ada. Faham? 2 kali mati, 2 kali hidup. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa ahyakum. Kenapa kamu babi ingat lawang Allah? Kan dulu mu dak rak, tak ada benda, kosong, dak hidup pun. Aku yang hidupkan kamu sekarang. Nah, jadi lepas ni summa, lepas ni summa, lepas ni yumitukum, mati pula. Belum mati ni mari sejik ni. Ni dak 2 kali setahun ni mari sejik. Binawe dulu. Kik jalih kerek lagi. Nampak dah. Nah, bukan marah tengok bola, faham? Sejik boleh 2 kali mari. La ilaha illallah. Namak sekali, mayang raya kali. Tu pun masuk ke muslimat. Dah ingat pitu. Faham lagi? Nah, balik. Hak bodoh lagi mati baru mari. Mati baru mari sejik. Hidup dak mari. Sibuk sangat bawa bank, gaul ceming, pasar mozek, faham? Sibuk tak? Bila mari? Jadi mayat baru mari. Apa mari? Nak dengar dak mayat-mayat. Tak? Tu paling gong sekali, mati baru mari sejik. Dah lah baru mari pertama kali orang duduk belakang, duduk depan. Gong pula orang diri tidur. Dia nak jadi gitu. Jadi ni masa ni dah hari bainal maghrib wal isya, prime time, waktu perdana. Seluruh dunia ni orang duduk di masjid, orang dengar hadis, dengar bayang, dengar sirah, dengar tazkirah, dengar tausiah, dengar majlis, dengar kuliah. Tak hari. Kalau kata dak ajak hari, dia kata kan ni sakit lutut, sakit macam-macam, sakit tulang, dah leduk lama. Kata maklum apa dak mari sama sejik kita kuliah subuh maklum dak mari, kuliah duha dak ajin mari, garik pun maklum dak mari, duduk jual sama rumah benda nak jadi maklum gi kat attack. Nak gi sangat pak gitu. Tapi dak boleh duduk lama itu betahi. Lepas tu mampu bah tanah jilat cok, buku jadi silat nesang. Bang, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama dakhalal bahra bila sapinatin. Barang siapa masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal, maka seperti masuk ke dalam laut tidak ada perahu. Syarat sah takbiratul ihram 10 kali. Dah kalau dak ngaji tengok kitab Sapinah, Sapinatun Najah tak? Syarat sah takbiratul ihram. Tu baru takbir. Syarat sah baca Fatihah 8 kali. Nabi kata la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah semayang kalau tak baca Fatihah. Kata ulama wajib baca Fatihah dalam semayang seperti mana surah itu turun kepada Nabi Muhammad daripada Jibril alaihissalam. Baca lain pada tu dak betul. Tu. Lepas tu kena belajar. Tak rugi pun kita belajar tak? Nak jadi betul. Tak sedar apa suara baca betul. Ni umur 73 raya megedu. Nak nampak tak? Nah, apa benda nak jadi kita ni? Tak kaya mana pun. Tak pergi sejik. Tengok set-set tak pergi sejik. Kaya tak? Tak. Pakai maybe je. Tak mari dah sejik. Siang cari pitih, malam cari akhirat sekejap. Kita cari pitih siang 10 jam, malam 1 jam sudah memadai. Tak bodohlah kita daripada agama. Takut saat inilah akidah kita salah, halal haram salah. Zaman Nabi tengok orang ambil wuduk. Zaman dia, sahabat dia ambil wuduk, siapa kat basuh kaki, dia gonyoh depan. Tumit dah kena air. Nabi nampak Bila Nabi nampak tumit dah kena air, Nabi kata wailul lil aqabi minan nar, celaka 2 kaki laki-laki ini dalam neraka jahanam. Tu sahabat Nabi, tu orang yang solat 5 waktu
dalam neraka jahanam. Apa? Dak ngaji bab wuduk. Allah kata wa arjulakum ilal ka'bain, wajib membasuh kakimu semua sekali, ngejari ku kaki tapak kaki sampai belakang tumit, lebih buku lari. Gigi-gigi depan aja, belakang tak kena air. Dua kaki laki-laki ni celaka dalam api neraka jahanam. Nampak? Tu zaman Nabi, zaman paling berkat. Apatah kalau kita ni zaman paling suai. Tahu tak? Tak mengaji pula. Wa atubu ilai, yang qayyum maksudnya Allah tidak berhajat kepada kita, kita berhajat kepada Allah. Allah suruh kita semayang, bukan Allah jadi kohok kuat. Bukan mana kalau ramai orang sokong Allah, Allah menang pilihan raya, bukan gitu. Tu makhluk tu. Nah, mudah sokong tak ada masalah. Kebaikan itu balik kepada kita. Nah, karena Allah ini dia Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, yang tidak perlu pertolongan sesiapa pun. Kita ni nak ada perlukan nikmat ijad, minal adam ilal wujud. Allah mengadakan kita daripada tak ada, sekarang sudah ada. Ada pula, perlu pula pertolongan Allah. Kalau Tuhan tak tolong, maka melepek kita atas tika. Sarah lah, dolly gerak lah, angin lah, macam-macam penyakit. Nak angkat tangan, perlu pertolongan Allah. Nak minum air, nak cari rezeki, berdoa, minta kepada Allah. Itu Al-Qayyum. Allah tak berhajat kepada kita satu bentuk apa jua pun. Pakak tak pergi Mekah belaka, pakak judi belaka pun tak ada hal Allah. Tak. Maka kalau kita kata 3 kali nak tidur malam sekarang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali. Nak ghafarallahu lahu, Allah Ta'ala memberikan ampunan baginya, zunubahu, segala dosa. Bukan zambahu, satu dosa. Zunub jamak taksir, baca dengan jamak, segala dosanya, semua dosanya. Ghafarallahu lahu, Allah memberikan ampunan baginya, zunubahu. Dalam riwayat Abu Daud, ghufira lahu, diberikan ampunan baginya. Baca benda majhul, maksudnya Allah yang beri ampun, kerana makhluk tak ada beri ampun. Nah, banyak mana dosa ampun tu? 15 dosa, Nabi tambah lagi walaupun dosa dia tu misla zabadil bahri, seumpama buih di laut. Esok orang mana gi di Drobri, pas perang takir patah, dia tengok buih hambok. Lepas tu bilang, bawa kertas je. Banyak mana boleh bilang. Nak, tak mampu kita nak bilang, berjuta-juta buih ada. Nak, maka berjuta ada dosa, Allah ampun. Kerana 3 kali astagfirullah masa nak tidur lagi. Dosa apa? Pendapat jumhur ulama, dosa kecil. Dosa besar kena ada dalam hati, takut dan berasa menyesal melakukan dosa, sambil istighfar, maka terampun juga. Nah, kau yang dhaif, kau yang lemah mengatakan dosa besar terampun juga. Tak usah kira lah tu. Tu bab khilaf ulama. Nah, kita minta ampun, Allah ampunkan. Nah, pasal apa? Kerja sikit 3 kali. 3 kali itu tak sampai seminit, ampun dosa bagai buih di laut. Kerana apa? Kerana Allah ini, wa kana Allahu ghafurur rahima, adalah Allah itu sangat-sangat suka memberi ampun, dan rahima, sayang sungguh ke kita semua. Dah, buat sikit boleh banyak, minta ampun 3 kali lepas sebuih lautan pun diampunkan. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan, jadi wakil Masjid Al-Ridha Manik melancarkan kutipan derma sumbangan tuan-tuan dan puan untuk pengurusan masjid kita dan kepentingan maslahah umat Islam sekitar. Petugas sila bangun memungut derma menggunakan karung seperti yang tergambar di hadapan ini. Sila gerak daripada depan masjid sampai ke belakang. Mula dari depan masjid dahulu. Bagi yang nak beri sumbangan online, nombor akaun Bank Islam 1301710026240. Nak bayar bil api masjid, akaun TNB 2207 14282402. Kedua-dua akaun bank dan TNB ini kita letak dalam Facebook saya, TikTok dan apa benda ni, YouTube. Buka situ kuliah atau ceramah Masjid Al-Ridha. Bawah tu kita tak uang.
ada akaun. Nak, sepanjang masa boleh beri sumbangan di mana saja berada. Seorang mana gitu? Ni belah ni. Kutik-kutik. Pelan-pelan ambil, jangan pijak telefon orang. Kutip semua orang sampai luar-luar tu, Dek. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan derma untuk masjid Ar-Ridha mana gini, kita tengok soalan-soalan orang mana kita. Baik, soalan yang pertama. Saya sangat rindu kepada arwah ayah. Apakah amalan untuk berjumpa dengan arwah? Baik. Soalan pertama, arwah ayah dia mati dah. Dia nak jumpanya dengan ayah dia. Okey? Jadi apakah caranya nak jumpa dengan ayah? Ada dua cara. Okey? Kita bila seseorang itu sudah meninggal dunia, wa min waraihim barzakhun. Antara orang meninggal dengan kita yang masih hidup ada dinding. Dia di alam barzakh, kita di alam syahadah. Itu dinding dia. Tapi walau bagaimanapun dalam bab berjumpa boleh. Lagu mana tu? Di dalam mimpi. Di dalam mimpi berjumpa. Kita bermimpi jumpa dengan orang yang telah mati. Kata yang ulama yang takbir mimpi bukan tanda kita nak mati. Ada orang dia mimpi orang mati, dia takut jadi mati je. Bukan. Biasanya umur panjang. Kita jumpa orang yang kita tak dang nak bermanja itu, kita kecek lagi. Baru umur 10 tahun ayah kita mati dah. Jadi kita dapat jumpa di alam mimpi, itu basyiratun minallah. Allah nak kita gembira. Faham lagi? Jadi kita rasa gembira. Itu saja. Allah nak muliakan kita, dia jadikan kita mimpi ulama. Nak naik, nak berikan kita sehabis kepuasan, seronok sungguh, dia beri kita jumpa Nabi. Sebab tu mimpi bagi orang beriman basyirah, kebaikan daripada Allah. Cuma Nabi pesan kalau mimpi yang menakutkan, barulah itu kita minta berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, salasa 3 kali, ludah belah kiri. Kadang-kadang mimpi takut tau. Dalam gelap kejar orang, depan Dracula, kanan Putianok, kiri pocong, belakang tu kopek. Dari nak lari dah kita. Berdada mimpi je.
Syaitan nak suruh kita susah hati. Maka bangun, berasa cemas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salasa, 3 kali. A'udzubillah. Satu lagi guana kalau nak jumpa juga. Tak puas hati ni main mimpi jumpa arwah ayah. Kalau nak jumpa sama, kena matilah. Sebab apa? Sebab orang yang telah meninggal dunia, yatazawaruna bainahum, saling menziarah di kalangan mereka itu. Nampak? Orang beriman nak saling menziarah di alam barzakh. Hadis itu hadis hasan. Okey? Batu Nabi kata, ahsinu akfanakum, ndaklah kamu buat kain kapan yang molek. Jangan buat lebih kurang, beri kain kapan tu dia pakai molek. Kerana mereka saling menziarahi sesama mereka. Okey? Jadi mimpilah. Jadi nak buat guna, berdoa kepada Allah agar dijumpakan dengan arwah ibu, ayah, adik-beradik dan sebagainya. Tak ada pelik. Doa yang harus, tidak dilarang syarak. Okey? Soalan seterusnya. Sayyidina Abu Bakar memerangi Nabi palsu. Setelah wafat Nabi, kerana keluar daripada Islam. Kenapa Syiah sudah jelas sesat tidak dihapuskan? Dia nak kata ke Syiah pula. Syiah ini bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Adakah Syiah itu kafir? Ulama menjawab ada yang fasik, ada yang kafir. Jadi ada pegangan yang fasik, tidak kafir. Ada Syiah pegangannya syirik dan kafir. Menunjukkan Syiah itu berbagai-bagai. Kata pendapat yang masyhur ada 12 jenis Syiah. Contoh kafir dan fasik. Contoh. Mereka tak sepahaman juga. Contoh dalam bab perlantikan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Syiah tidak bersetuju. Mereka nak Sayyidina Ali khalifah yang pertama. Maka Syiah ini fasik. Kerana apa? Menolak keputusan sahabat yang sudah bermesyuarat. Dan Syiah yang kafir tentang Sayyidina Ali pula ke mana? Mereka tak terima kenabian Nabi Muhammad, tapi mereka nak Sayyidina Ali jadi Nabi. Mereka buat dongeng, Jibril tersalah beri wahyu kepada Muhammad. Patut wi ke Ali, Jibril jadi pening mabuk ketung, wi ke Ali, wi ke Muhammad. Bagi dia sepatutnya Ali jadi Nabi. Syiah ini kafir. Faham lagi? Kerana menolak nas Al-Quran. Jadi yang ada yang fasik, ada yang kafir. Jadi lagu mana? Kenapa tidak dibunuh mereka semua? Jawabnya, jika mereka duduk dalam negara umat Islam ahli sunnah wal jamaah, maka yang kafir itu mesti disuruh taubat. Nampak? Jadi kes sebenarnya masih ada. Tapi dalam bab murtad, dalam bab bab ridah, ada dalam kitab-kitab ulama. Jadi kalau ada di dalam Terengganu, dalam negara kita, contohnya kita ni menjadi pemerintah, ada yang orang Islam yang beriktikad dengan iktikad yang kafir, hendaklah ditangkap dan disuruh bertaubat. Dan jika enggan bertaubat, dikenakan hukuman mati. Nampak? Sebenarnya berlaku. Cuma di zaman Abu Bakar, dia berkuasa penuh atas khalifah, sebagai khalifah untuk menghantar angkatan tentera. Adapun zaman kita ini, kita tak ada kuasa penuh. Ini hanya anjuran nasihat daripada alim ulama. Pemerintah pun tak berapa nak dengar alim ulama. Soalan seterusnya. Apakah hukum baca Fatihah dalam solat orang belakang kita boleh dengar jelas? Hukum baca Fatihah kuat, dengar molek orang mana. Baca Fatihah ini ada 5 suara. Yang pertama afdal, yang kedua harus, yang ketiga makruh, yang keempat haram, yang kelima tidak sah. Yang pertama bacaan yang afdal ialah al-isma' binafsih, dengar di telinga saja, tak kedengar ke orang sebelah pun. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tu memperdengarkan diri sendiri aja. Okey, afdal. Yang kedua harus, iaitu orang kedua dapat dengar. Kita orang pertama pembaca, orang kedua ni kanan dan kiri dapat dengar. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, orang sebelah dapat dengar, kanan kiri harus. Yang tiga kata ulama makruh, orang ketiga dapat dengar. Kita orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kita pok mak, pok weh dengar lagi. Maliki yaumiddin. Hukum makruh. Kerana kita makmum. Ni untuk makmum ni, faham tak lagi? Dan yang keempat haram. Dia makmum dia baca kuat. Maliki yaumiddin. Faham? Jadi terganggu majlis. Hukumnya haram. Okey? Dan yang kelima tidak sah, tidak bersuara. Tak sah. Mazhab tak ada suara, tak sah ni ada 3 mazhab. Yang pertama, mazhab angin. Angin tak sah. Mazhab kedua, tedung sela. Bang, tidak sah. Dan mazhab yang ketiga, poksu, senyap tu. Tiga-tiga tak sah belaka. Dia azab di alam barzah, na'udzubillah. Takut-takut seorang laki-laki kubur dia tu, nampak tak? Kubur dia, Nabi siapa kat kubur dia, Nabi berhenti. Nabi kata kena katok ni. Sebab apa? Basuh kencing tak betul. Bukan baca Fatihah tak betul, basuh kencing tak betul. Menyebabkan solatnya tidak sah, kena azab dalam kubur. Jadi baca molek ni, Allahu Akbar, biar dengar 8 huruf di telinga. Allahu Akbar. Alif, lang, he, alif, ka, be, ra. 8 huruf. Mesti dengar. Allahu Akbar. Kalau Allah saja, Akbar tak dengar, tak sah sembahyang. Allah. Tidak sah. Walaupun di sembahyang 400 tahun, tak sah. Siapa suruh tak pergi ngaji? Nak? Cari pitih pandai. Fatihah wajib kita sebut 156 huruf dari ba sampai nun. Ba bismillah, waladhdallin, ada nun belakang. 156 huruf. Lepas tu orang beraloh, orang ingat orang semayang. Nak? Bismillahirrahmanirrahim. Beraloh. Nak bunyi 156 huruf. Kita sway. Faham lagi? Kenapa? Kerana kita ada hak. Tak ada hak. Pasal apa? Pasal kita bodoh. Jadi tak ada hak. Faham? Macam orang ke laut lah. Kalau tengok tebing tu susah kali dah jagang. Takut bahan tebing. Takut bahan pasir untuk ke laut. Pelacung ada hak. Selfie. Dulu dia apa? Betul. Dia tahu terbalik tak terbalik. Kerana bodoh. Jadi nak suruh tak bodoh, mari duduk dengar. Dengar kuliah ke afdal, baca Quran afdal. Dengar kuliah, tengok. Kalau kuliah yang fardu ain wajib dengar. Ada pun baca Quran sunat. Jadi kalau ada orang mari ngajar, jangan baca Quran. Dengar dulu orang ngajar, betul dulu hidup kita ni. Faham? Atau ada orang ngajar baca Quran, atau balik pergi rumah baca Quran. Banyak lagi masa boleh baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu huruf daripada Quran, falahul hasanah, satu pahala. Al hasanah bi asyri amsalihha, satu pahala ganda 10. Tapi jangan tinggal belajar ilmu agama. Antaranya dengan mengaji ginilah mu boleh tahu baca mu betul atau tidak baca Quran. Orang nak pandai baca Quran kena pergi ngaji tau. Kena pergi belajar kau. Belajar tu penting. Kita baca surah Al-Mulk lepas daripada siksaan kubur. Adakah surah Al-Mulk akan menjadi pembela? Yang menjadi pembela sebenarnya adalah amalan kita. Amalan apa? Amalan yang disebut secara khusus oleh Nabi. Antaranya baca surah Al-Mulk sebelum tidur, terlepas daripada fitnah kubur. Faham? Jadi kita baca. Lagu mana? Wallahu a'lam. Yang kita yakin, Nabi beritahu, kita yakin benda ni akan berlaku. Kita yakin adanya fitnah kubur, kita yakin adanya susah dalam kubur, ada azab kubur. Nabi pula beritahu, baca surah Al-Mulk sebelum tidur, maka kita akan aman dari fitnah kubur. InsyaAllah aman sungguh. Lagu mana cara aman? Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Batu amalan kita ni, Quran macam mana yang kita baca Quran.
Bacaan kita tu amalan lah panggil. Tapi kalau amalan tak ada Quran, tak jadi amalan. Kena ada Quran baru dipanggil amalan. Amalan membaca Quran. Siapa membela Quran tu? Pada majahnya. Yang sebenar Allah. Dan bukan Al-Mulk saja. Faham? Ada orang Al-Mulk saja. Dah tidak surah lain. Pasal dia tengok dalam Facebook Al-Mulk ni. Faham? Dah kan Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Surah mana kau pandai dah. Faham? Kerana Quran akan datang balik tolong kita pada hari kiamat. Quran. PM tu doang kita hari kiamat. Atas dunia dah lepas dah kita. Dah akhirat tolong kita Quran. Nah. Saya jaga dari tidur pukul 4.50 pagi. Kemudian saya tidur semula. Dan waktu subuh, solat subuh jam 5.46. Kemudian 7.30 baru saya bangun pula. Guana hukumnya. Kalau kita dekat dah dengan subuh, kita pun kalau aku tidur memang tinggal subuh, haram tidur. Tapi kalau kita tidur boleh bangun balik, tak haram tidur. Nah, tapi kalau jauh dengan subuh, berjam-jam lagi dengan subuh. Contoh subuh pukul 6, kita tidur pukul 4, kita tidur balik. Hukumnya harus tidur balik, bangun 7.30. Tak dosa lagi. Ni 15 minit dekat dengan subuh. Kalau aku sambung lagi ni balik awal, biar sambung jugalah. Bukan jarang nak balik awal. Faham? Kita pun tidur balik awal sungguh. Berdosa. Okey? Jadi bila kita bangun, terus kita qada. Faham lagi? Qada wajib ke segera? Wajib segera kalau kita sambung tidur dalam keadaan berdosa. Tapi kalau kita tidur jauh lagi dengan subuh, tiba-tiba terlewat bangun habis dah waktu, maka sunat kita qada segera. Soalan seterusnya. Apakah hukum memancing di kolam berbayar? Tengok, kalau merugikan sebelah pihak tak boleh. Jadi cara mana? Kita bayar harga yang rendah, kemudian bila kita dapat ikan, maka kita dapat beli ikan dengan harga yang murah daripada biasa. Cara gitu tak boleh supaya tidak menjadi satu macam perjudian di kolam ikan. Ada orang bayar RM50, ikan tak boleh sekor. Duduk sejam tak boleh, tebik. Maka dia tidak bernasib baik pada hari itu. Kena bayar saja-saja RM50. Tak? Soalan seterusnya. Apakah beza air mani dengan air wadi? Sebab saya selalu keluar air warna putih lepas kecing. Dengar baik-baik. Air wadi ni air yang keluar pada dua keadaan. Satu lepas kecing, satu lagi masih akap berat. Faham? Adapun air mani lain, dia tak keluar masa kecing. Air mani ni air yang keluar sebagai klimaks lepas daripada keluar air mazi kerana sangat syahwat. Faham? Dan keluar mani ni dia berbeza dengan keluar wadi. Wadi ni keluar dalam keadaan biasa, meleleh saja. Adapun air mani dia keluar dengan memancut. Keluar air wadi tidak ada rasa lazat, keluar air mani terasa lazat. Air wadi itu najis, air mani tidak najis. Keluar mani tak batal wuduk, keluar wadi batal wuduk. Air wadi kena di kain pelekat, tak sah semayang. Tapi air mani ada di kain pelekat, sah semayang. Kita semayang, tengok-tengok di kain pelekat tu imam ada 2 liter air mani. Tak payah mufarakah kerana dia suci. Dari mana asalnya rukun semayang? Adakah ia garis panduan yang ditetapkan Allah atau disepakati oleh ulama? Dalam hadis-hadis Nabi tak kata ini rukun semayang, Fatihah rukun semayang, rakaat rukun semayang. Nabi tak kata rukun. Faham? Yang kata rukun ni ulama buah nama rukun. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu ala sihhatus syai', perkara yang mesti ada untuk sahkan ibadat solat. Kalau tak ada, tak sah. Wa kana juz'an minhu, dan adalah dia diri daripada solat tu sendiri. Jadi lagu mana ulama boleh tahu rukun tak rukun? Daripada beberapa hadis. Antaranya hadis Nabi terangkan sekurang-kurang sah semayang begini pada seorang laki-laki yang panggil musiius salah, yang semayang dia tak betul. Nabi pun tunjuk semayang yang betul. Seorang laki-laki dia semayang tak betul. Faham? Lepas semayang Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Hakmu semayang tadi tak betul. 3 kali dia semayang, 3 kali Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula, hakmu semayang tadi tak betul. Lalu laki-laki dia kata, dah kalau gitu saya tu hak saya pandainya.
Lebih pada tu saya dah erti dah. Tolonglah Nabi ajar saya benda hak dah betul. Nabi pun kata kalau semayang kena buat gini. Maka hak Nabi buat tu ulama kata rukun. Faham tak lagi? Sekurang-kurang. Soalan seterusnya. Jika orang yang tak dapat mengawal dirinya mengantuk masa majlis ilmu, adakah dia kena bersembang dengan orang supaya tak mengantuk? Jadi dia nak sembang sebenarnya bukan ngantuk. Jadi dia nak suruh orang nak kata dia tu tidak salah lah, dengar baik-baik. Kalau kita mengantuk, Nabi ajar dah kita. Faham? Kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan alih punggung. Okey? Akak punggung, duduk gini sikit kat ni pula. Sikit dah apa dah. Kalau boleh sejekar. Akak punggung, duduk gini pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana apa? Kerana dia suruh kita ngantuk. Tak? Pasal kita ni dengan akhirat memang ngantuk. Faham tak? Kita dengan benda tak ngantuk. Kalau bawa awet ngantuk tak? Laju dia. Selagi orang tak ngantuk benda apa? Fitih. Masa bilang fitih ada orang tidur. Ada tak? Bilang fitih tidur. Mana ada cerah ke ni mata? Faham? Itulah kita kelemahan kita. Kita akhirat tidur lah kita. Tak percaya tengok hari Jumaat masa baca khutbah. Dah lah panas. Dah lah duduk. Batal tak ada. Katil tak ada. Habis tidur. Acuk bagi katil. Masa nak masuk mayang Jumaat, Tok Bilal bagi batal. Seseorang. Tengok jenera habis maknanya. Dalam duduk congok. Kita tidur hotel 5 bintang. Batal bulu asa. Tak akan nak balik. Tak jenera sekarang. Ngekongnya, sejuknya, sedap lagi tak? Pusing kot ni, tak kena, pusing kot ni. Teringat kalah ngundi, pusing kot ni. Faham tak lagi? Payah nak boleh tidur. Tapi ramai yang maaf. Sebaris tu boleh 60 orang, 3 orang hidup. Orang lain sengguk ni lagi tak? Kenapa? Kerana kita ni dengan akhirat gitulah. Waktu Nabi pesan dah. Akak punggung, akak gitu, biar gerak orat-orat kita, tulang-tulang. 360 tulang gerak belaka. Lepas tu kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya dari umur 12 tahun tertarik sama jenis laki-laki. Saya dah kontrol. Tapi saya mesti gagal. Jadi saya telah banyak melakukan perbuatan keji. Macam mana nak hilangkan? Yang pertama sekali minta dengan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Banyak kena zikir. Kalau boleh 100 kali sehari. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala. Faham tak ke? Yang kedua, apa sebab berlaku keji? Sebab kita kenal dengan orang ni. Maka naklah kita left group. Kita nak berpisah dengan dia. Kita kena jauh daripada dia kerana Allah. Faham? Kan Nabi puji dah orang yang berkawan kerana Allah, orang yang berpisah kerana Allah. Bukan kerana apa? Kerana Allah. Dan yang ketiga, kita kena banyak berkawan dengan orang-orang soleh. Kerana nur orang-orang soleh itu kalau tidak banyak, sedikit memberi kekuatan bagi perubahan hidup kita. Tak? Imam lepas baca Fatihah batal, ketuk. Makmum nak ganti kena baca balik Fatihah, tak payah dah. Yang kena baca balik imam tak habis Fatihah. Habis Fatihah dah baru ketuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ramai-ramai amin. Tok imam pun boom ketuk. Tarik kain tok imam. Nampak? Kicik terus. Mayat imam pun keluar. Maka sunat ganti seorang. Yang ganti itu kalau dia sudah baca Fatihah, baca surah. Kalau tapi tu imam tengah baca Fatihah tak habis lagi, baca Fatihah, kena baca Fatihah. Faham? Pendapat yang ramai baca daripada awal. Soalan seterusnya, adakah beri makan ini perlu pilih orang miskin atau ahli keluarga atau siapa saja? Baik. Dia kata kalau kita nak belanja orang, nak beri makan ke orang, nak jamu orang, kena pilih-pilih orang tak? Jawabnya nak pilih boleh, tak mau pilih pun boleh.
Tapi ada pilih tu dilarang syarak. Contoh yang dilarang syarak ialah kalau kita buat kenduri kahwin, kita hanya jemput hak makan orang kaya saja, maka haram hukumnya. Faham lagi? Tapi dalam keadaan biasa orang tak buat lagu tu. Jadi kita kalau kita nak sedekah, boleh tak kita nak pilih orang? Pilih. Contoh pilih yang dibenarkan syarak, kita pilih penerima paling afdal. Siapa penerima paling afdal? Saudara mara kita, anak beranak paling afdal. Mana kalau kita sedekah dengan kita orang mana, kita sedekah dengan orang Bukit Jong, dengan sedekah dengan sama mana anak beranak, afdal orang mana lagi. Bukan kita nak napi hak nun, tidak. Ada masa kita akan berilah hak jauh. Tapi kalau nak kira afdal, anak beranak lebih dekat, akrab, lebih afdal. Sebab kadang-kadang kita kuat sedekah tapi kita lupa anak dara kita sesak, seorang duduk marah, kita lupa seorang pak dara kita susah duduk marah. Kita tak ingat. Padahal anak beranak tu diutamakan dalam pemberian sumbangan yang dia anjurkan oleh Nabi SAW. Zikir berlapah di mulut dengan zikir dalam hati, hak mana paling banyak pahala? Zikir di mulut. Cuma hati jangan merewang-rewang. Kerana zikir itu asalnya mulut. Nampak? Fazkurullah katsira. Maka kata Ibn Abbas, zaman Nabi, sahabat-sahabat kami duduk dengar dalam masjid, suara berzikir berang macam gelbah. Jadi kalau zikir dalam hati bunyi lebah. Taklah bunyi lebah. Jadi kalau kita ada nak berzikir jadi mengganggu orang, kalau kita berzikir dapat tahu musuh tempat kedudukan kita, maka berzikir di dalam hati. Kalau kita berzikir dilarang syarak seperti dalam tandas, boleh berzikir dalam hati. Dah. Soalan seterusnya, saya ada cita-cita nak masuk syurga, nak dapat bidadari cantik. Bidadari saya atas dunia ni tak cantik, sudah kerepot. Sedangkan amalan saya tidak hebat. Adakah tiket masuk syurga bersandarkan amalan kita semasa dunia dengan rahmat Allah? Baik. Dia tengok-tengok bini dia kepok dah habis. Situ ketok khayok, sini rayok, sini tak betul. Sini cabut skru, banyak hal lah. Jadi dia nak hak comel sungguh di akhirat nanti. Dengar baik-baik. Di akhirat nanti semuanya molek berlaku. Orang yang berkahwin di dalam dunia, maka itulah isterinya di akhirat nanti. Bahkan semua yang sudah berkahwin akan berkahwin semula. Kita ada bini dah nikah dah kita nikah semula dengan bini kita lagi. Faham lagi? Orang yang bujang, dia akan berkahwin dengan orang bujang di dalam syurga. Dalam syurga ada tak orang bujang? Tak ada. La'albu fil jannah, tidak ada bujang di dalam syurga. Kerana bujang itu nakis, kekurangan. Bujang itu aib. Okey? Dah bini kita umur berapa? Ni mu kata khepok, memanglah khepok. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini kan berubah. Alam berubah. Budak-budak patu bayi jadi budak-budak, jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua. Mutaghayyir, berubah. Itulah fitrah alam. Mula-mula kita nikah bini kita macam mana? 30 tahun kurang, 50 tahun jeng muka. Nikah semalam, malam kita tidur beradak muka dengan muka. Yang kita tengok, I tengok you, you tengok I. Hidung setun. Tapi 40 tahun berlalu, ada tidur beradak hidung? Nampak? Pak Long ada tengok genung. Pusing genung. Apa tak boleh tengok hidung Pak Long. Ngigak. Takut ngigak. Macam adudu muka. Di akhirat bini kita lebih lawa dari bidadari. Hadis sahih. Okey? Isteri ahli syurga, orang beriman di dunia ni lah, dia Tuhan buat lawa daripada bidadari. Bidadari mana? Bidadari tak ada bandingan dah. Lawa. Wa kawaiba taraba, dan bidadari syurga itulah perempuan-perempuan dara yang remaja, yang tekal daranya, semuanya sebaya umur, comel-comel belaka.
Faham? Bini kita lebih lawa. Lawa guana bini kita. Tengok 70 lapis bini kita pakai kain, nampak betis. Lah ni mana dia orang pakai 70 lapis, 2 lapis je. Kain dalam kain luar baju kurung. Hak 5 lapis orang gila mana? Faham lagi? Akhirat 70 lapis sundus, sutera yang paling halus. 70 lapis sangat halus, nampak betis. Dalam satu hadis yura mukha, dinampak sampai tulang sumsum betis min warai, daripada belakang nampak tulang sumsum betis. Nak comelnya dah. Dan bila kita tengok bini kita sekali, lawanya, guana lawa ngak, dok macam minah manis itu. Tapi minah tetap minah, ketung tetap ketung. Tapi Tuhan buat terus sangat cantik. Kita paling tak lain tubik rumah, kita balik lagi dok sama. Bukan minah tukar jadi lehat dak, minah juga, tapi lebih lawa dari kali pertama. Dan setiap hari semakin lawa sampai berbilion-bilion tahun. Nak? Jadi tak usah susah lah. Dunia memang dok binimu mukamu kau duduk. Apa lagi? Tahu tak? Anda kata ke bini. Dia macam suku dia bang muka. Nak? Soalan seterusnya, saya pakai implan nak merancang anak, lepas tu saya tidak teratur haid dan darah masih keluar lepas 15 hari. Dekat boleh solat bersama walaupun darah masih lagi keluar? Dengar meh okey, kalau haid kawak terganggu keluar sokmo sepanjang haid 15 sampai sebulan ada, dah mana haid mana dak. Dengar baik-baik. Perempuan ada 2. Kalau kamu jenis yang pandai membeza, mumayyizah. Dia ada satu lagi perempuan dipanggil mutahayyirah, bengong. Perempuan bengong. Bengong ni mana bingung. Dak reti nak kira hak mana haid tu kunci dak. Itu panggil mutahayyirah. Mutahayyirah ini jarang berlaku. Yang banyaknya perempuan yang haid lebih ni, darah lebih, mumayyizah. Okey? Mumayyizah maksudnya perempuan yang sudah mengalami haid yang biasa. Jadi awak sebelum ini berapa hari haid sebulan? Faham lagi? Belum ni 7 hari ustaz jadi learning jadi 30 tak berhenti. Boleh ambil 7 hari sebulan hukum haid, selebihnya istihadah. Jelas tak lagi? Mudah tak? Gitulah. Soalan seterusnya, ustaz mari kuliah, ramai orang mari. Dalam syurga boleh tak jumpa ustaz? Dalam syurga boleh kalau ada aku masuk attack. Dah nampak? Dah aku umur seekor yang masuk, aku tak ada nak jumpa tuan ni. Dosa kata siapa saja ni tadi kan bodoh. Nampak tak? Di alam barzah yatazawar, saling berziarah. Dalam kitab-kitab hadis, dalam syurga kerja kita ialah berjalan ni. Jalan pergi rumah tu, dan yang paling suka sekali pergi berjalan rumah nabi-nabi. Nabi Daud alaihi salam, dia mengenai suara sedap. Nabi kata suara dia seruling. Suara dia seruling. Maksud seruling tu tersangat merdu. Binatang-binatang habis mari dekat Nabi Daud kalau dia baca kitab Zabur. Wa ataina Daud zabura. Tak, kami berikan Nabi Daud itu kitab Zabur. Nabi Daud baca Zabur, binatang rusa, rama, burung habis mari. Sedapnya suara. Dan sebut dalam kitab hadis, kita akan dapat dengar Nabi Daud membaca kitab Zabur di dalam surga. Nampak? Kita dapat dengar Nabi Musa sendiri baca kitab Taurat. Kita dengar Nabi Isa baca kitab Injil. Kita boleh ziarah rumah Abu Bakar, rumah Uthman, Ali, Umar. Boleh ziarah rumah Khalid ibn Walid. Boleh ziarah rumah Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki. Dan anak beranak saya cakap. Dan orang yang ziarah Nabi ada tekatan dia. Ada orang ziarah setiap hari, ada orang ziarah setiap Jumaat, ada orang ziarah sebulan sekali. Jadi kalau kita sama-sama orang mana ni, padang jumpa cerita,
Duk cerita di mana hari tu. Duk dalam surga dah. Cerita hak mana curi wanya orang. Faham macam mana? Curi ikan orang. Tak, duk cerita. Nah, kita jumpa bini kita pun warna omel ngak. Warna lawa ngak. Tak, pada selok gitu je. Nah, jadi tak susah. Yang susah le ni bekal tiket nak masuk. Hak Bukit Jalil 50 yai tiket. Nampak tak? Hak nu hak nak masuk di nu biar kemah keming. Soalan seterusnya. Salam yang kita beli periuk pernah orang kafir guna masak, kita tak tahu masak kenapa. Boleh tak kita guna periuk itu? Dia beli periuk dengan orang kafir. Faham lagi? Nak nasi atau dia beli kuali dengan orang kafir. Okey? Dia balik nak goreng wajib basuh ke tak? Faham lagi? Seorang laki-laki mewakili beberapa orang sahabat yang belayar di laut. Selalu belayar lah. Dia pergi jumpa, ya Rasulullah, kunna fil ardin la yu'minu billah. Faham? Kami selalu berada pada negara orang-orang kafir yang tak beriman dengan Allah. Anahnu na'kulu fi aniyatihim. Boleh tak kami makan dalam periuk mereka? Faham lagi? Sama tak? Boleh tak kami makan dalam kuali yang mereka masak? Nah, pendek cerita, panjanglah hadis Nabi kata faghsilu awwala summa kulu fiha, kena bersih, kena suci baru boleh makan. Nah, jadi kalau periuk itu digunakan untuk masak najis mughallazah, lagu mana cara nak bersih? Faghsilu sab'a ulahu nabi turab. Dalam hadis lain kita al-ub, basuh 7 kali sekali air tanah. Tapi kalau bukan najis mughallazah, faham? Maka basuh macam biasa najis mutawassitah. Tapi kalau kita yakin bersih, maka tak wajib basuh. Kalau kita ihtiyat juga tahu dah bersih, tapi kita nak cermat, mudah-mudahan lebih bersih, kita pun basuh, hukumnya harus. Kalau kita rasa tak sedap, rasa meragukan, nak tinggalkan. Ma yuribuka, kuali yang meragukan kamu itu. Ila ma la yuribuk, kepada kuali yang tidak meragukan kamu. Soalan seterusnya. Boleh tak sikit lagi ni? Kita sedang melihat orang solat, lepas tu dia lupa nak tahiyat awal, dia terus bangun. Boleh tak kita tegur dia dengan menyebut subhanallah? Baik. Dia tak perhati bini dia semayang dalam rumah. Dia tak mayang. Perhati. Mayang lohor. Bini dia tak ingat tahiyat awal. Bini dia bigi ya Allahu akbar. Dia subhanallah. Dia gitu. Hukumnya tidak. Kerana apa? Kerana meninggalkan tahiyat awal tidak merosakkan solat. Kerana tahiyat awal hukumnya sunat. Siapa yang sengaja tinggal tahiyat awal, mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah, solat tidak batal. Okey? Yang tak sah tidak tahiyat akhir. Duduk terus salam. Tak ada tahiyat akhir. Maka solat itu tak sah. Baru kita boleh tegur. Boleh tak orang luar semayang menegur orang yang semayang? Boleh. Faham? Contoh, bini kita semayang zuhur, semayang 2 rakaat, salam. 2 rakaat. Patut 2 lagi tak? 2 rakaat tahiyat awal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, hey, 2 rakaat baru boleh. Dia pun nanggung tambah. Boleh. Kerana hadis Zulyadain, hak tegur Nabi tu, semayang zuhur 2 rakaat. Faham? Apakah hukum kita berumur musafir nak pergi tengok bola? Kalau mu nak pergi tengok bola, bukan maksiat. Mu nak pergi tengok aurat, maksiat. Dah kalau lalai tidak maksiat. Tapi kalau lalai daripada kewajipan, maka itu maksiat. Faham lagi? Tujuan nak pergi lalai daripada semayang, maka maksiat. Maka bila maksiat, musafir tak boleh ambil rukhsah. Lepas orang baru ni isu mufti orang yang musafir nak tengok benda maksiat tak boleh jamak qasar. Ramailah netizen marah. Bang, pasal netizen pun mufti kok. Nampak? Dulu satu negeri ada satu mufti, ni satu negeri 18,000 mufti ada. Yang sebenarnya itu bukan fatwa, itu hukum syarak dah. Ar-ruqasu la tunatu bil ma'asi. Faham? Rukhsah semayang, rukhsah keringanan agama seperti jamak dan qasar itu tidak dapat kepada orang yang musafir berbuat maksiat. Faham? Soalan seterusnya. Kalau kita sujud tangan berlapik dengan telekung, batal tak semayang? Tak batal.
Dengar baik-baik orang mana. Kita sujud sab'atu a'zum, 7 tulang. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi. Dalam 7 anggota ini, 1 saja tak boleh berlapik, iaitu dahi. Yang lain tak apa berlapik. Faham tak lagi? Lutut memang berlapik, tangan boleh berlapik, kaki boleh berlapik. Yang tak boleh berlapik ialah dahi. Dahi tak boleh berlapik. Berlapik dengan benda tak boleh. Tak boleh berlapik dengan benda yang kita pakai. Kalau bukan yang kita pakai boleh. Contoh ramai sangat kuliah, terpaksa semayang tersesok-sesok. Maka nak sujud dok dang, ada kain orang depan, kain pelekat. Kita pun Allah kepala lah kain, kita sujud. Hukumnya sah. Pada kita berlapik kain pelekat dia. Kan kain pelekat kan 2. Kaki tu baik jala gini. Lepas tu kain pelekat kedua. 2. Jangan ambil alik atas jadi nyenyuk. Ambil alik bawah. Allah kepala kau dalam kain. Tekan. Jangan tak tekan bi kena bumi. Sah. Dalam fatwa Nawawi tak ada tepat dah. Ada kaki orang. Sujud atas kaki. Sah. Nampak? Kerenganan tu. Dah. Jadi yang tak sah, kita berlapik sujud dahi dengan apa yang kita pakai. Contoh orang puang dulu. Tudung dia besar, tudung dia jatuh atas latar, sujud atas tudung. Tidak sah. Lengang telekung dia besar kembang. Letak depan dulu lengang telekung, sujud atas lengang telekung. Tidak sah. Orang laki-laki pula ridak, dia pakai ridak satu atas bahu separuh, jatuh atas seming, atas latar, sujud atas ridak. Tidak sah. Piyah dia besar. Piyah hak JKK, siapa labuh, siapa kening gitu. Sujud atas piyah, tidak sah. Ekor segebang, hak pakai segebang. Ekor jatuh depan, sujud atas ekor, berlapik dahi, tidak sah. Atau segebang dia tebal sangat, tak kena dahi, dia kena mucung segebang, tidak sah. Atau segebang labuh, baru balik Mekah. Bini dia kata kena pakai segebang, abang balik Mekah dah. Laki pertama kali pakai segebang, mata mata tu. Faham lagi? Nampak? Tidak sah. Tapi kalau plastar sebelah, contoh plastar sebelah, dahi pecah, bini bahang latu-latu. Sebelah ni ada lagi, wajib sujud sebelah ada. Pecah habis haji. Semua jahit belaka. Tak boleh nak buang tu biar otak. Baru sah sujud atas plastar. Faham lagi? Darurah. Lengah layang pokok ni. Soalan seterusnya. Seorang meninggal dunia tak ada anak, ada anak akak masih hidup, dia bercakap jika anak akak kahwin dia nak beri barang kemas tu pada isteri anak akak. Dia meninggal, anak akak belum lagi kahwin. Adakah hasrat kemas itu jadi pada anak akak atau macam mana? Dengar baik-baik. Kalau nak beri barang tak jadi. Kalau aku telah beri barang ini jadi. Faham lagi? Sebab tu siapa yang ada anak akak, dengar baik-baik. Kalau dia mati, anak akak tak dapat hartanya. Faham? Yang dapat adalah waris. Anak akak tak dapat, walaupun dia bela daripada kek. Sebab tu nasihat kita, siapa yang ada bela anak angkat, hendaklah berwasiat supaya tidak sunyi anak angkat dari dapat sebahagian hartanya. Faham tak lagi? Siang ke dia, membela daripada kecil. Tak boleh skepeng. Buat surat wasiat. Kalau aku mati, anak akak itu ni dapat rumah hak mana ni. Contoh, okey, baru dia dapat. Faham? Tapi kalau dia ada cadang, kalau dia kahwin bila-bila, aku nak uwi lah harta aku. Tak kahwin-kahwin, tak boleh harta. Yang jadi khilaf ulama tu jika dia telah kahwin. Faham? Maka kena tunai hasrat dia. Jadi wasiat selepas pada mati. Kalau aku nak wi, tak jadi. Kalau aku nak wi selepas aku mati, jadi wasiat. Soalan seterusnya. Seseorang terlibat satu tragedi masa budak-budak menyebabkan menjadi OKU. Hanya mampu duduk di kerusi dan tak boleh nak bergerak. Apakah hukum solat Jumaat bagi dia? Jika tak boleh bergerak, maka uzur syar'i. Faham? Kita orang gagah, tak ada
kalau hujan lebat gi tak ada payung, basuh berjeruk habis, tak wajib. Atau angin yang sangat kuat ribut, tak wajib. Atau duduk di negeri yang sangat panas, gurung dan sebagainya, tak wajib. Menjadi sakit otak, jadi demam dan sebagainya. Apatah lagi yang OKU seperti ini. Tangan saya kena air kecing, kemudian saya gonyoh tangan dengan air tanpa sabun. Bau sudah hilang, bila kering bau masih ada. Adakah boleh solat? Dengar baik-baik. Basuh najis ini biar hilang 3 sifat. Sifat najis ada 3, bau, rasa dan warna. Habis dah 3-3, bersih yang terbaik. Tapi hilang dah bau, hilang dah warna, hilang dah rasa, bau kedegil sangat, ada lagi bau, hukumnya dimaaf. Atau bau sudah hilang, rasa sudah hilang, warna masih ada. Contoh baju putih kena darah, gonyoh habis ya, buat sabung, pak kembur. Nah, ada gak warna merah? Dimaaf pada syarat satu sifat yang belum hilang. Soalan seterusnya. Suami isteri baru bercerai, isteri masih dalam iddah, bolehkah suami khabar nak rojak dengan menggunakan WhatsApp sahaja? Jawabnya sama macam cerai. Kalau kita boleh bercakap, kita tulis di WhatsApp tak jatuh. Dia hanya menjadi isyarat. Faham? Bila isyarat, kena niat cerai pada ketika tulis atau melafazkan cerai pada ketika tulis. Begitu juga nak rajak. Kamu boleh tak bersuara? Boleh. Kamu tak bersuara, tulis saja. Aku telah merajak kamu menjadi isteriku. Maka tidak sah, melainkan dia sudah berlafaz ketika menulis WhatsApp. Batu kena lafaz. Faham tak lagi? Jadi ingat, kalau jenis jauh nak call tak boleh, pakai tulis. Masa tulis tu lapah di mulut. Aku rajak isteriku kembali kepadaku. Baru sah dan menyertai apa yang kita tulis. Ada pun orang bisu baru tak wajib berlapah. Cukup dengan tulisan menjadi isyarat penterjemahan bagi maksud yang ada dalam hati orang yang bisu. Soalan seterusnya. Bolehkah pesakit yang operate kaki sukar untuk bergerak menjamakkan akan solatnya? Orang sakit dia potong kaki ataupun dia belah kaki. Orang sakit boleh tak semayang jamak? Jumhur ulama tak boleh. Melainkan dalam mazhab Maliki boleh jamak sebab sakit berat. Kalau buat tunggu masanya masing-masing, sakit nyaknya ke dia, nak akad ambil wuduk nyaknya ke dia. Maka kalau buat sekaligus satu wuduk dua solat, maka dimaafkan, dia dimudahkan bagi dia. Maka dalam mazhab Malik dibolehkan. Dah saya nak ikutlah mazhab Maliki, dah rok sangat nak tunggu waktu, silakan. Kerana itu Imam Maliki. Yang tak boleh ikut Haji Maliki, bawa grab. Tu tak boleh ikut tu. Jadi sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada kaedah al-umuru iza dhaqat ittasa'at. Pekerjaan-pekerjaan agama ini kalau sempit sangat dilonggarkan sedikit. Bolehkah orang perempuan memakai rambut palsu? Hukum pakai rambut palsu khilaf ulama. Atas kau yang mengatakan boleh, tak boleh pakai dengan rambut yang najis. Dia buat daripada bulu anjing. Rambut palsu tak boleh. Faham? Dan tak boleh dengan rambut manusia. Mesti dengan benda yang suci. Sama ada rambutnya sendiri ditanam ataupun bulu yang suci daripada plastik. Tapi nak keluar pada khilaf, hendaklah kita pakai rambut palsu. Hendaklah kerana sebab-sebab daurah. Contoh rupa huduh. Kepala dia botok, rupanya jadi huduh. Faham? Contoh ni nak kahwin, dia orang puang kepala botok. Faham? Dia kepala botok, rambut gugur, kepala jadi botok. Esok nikah, dah nyanyi tok lelaki tengok kepala botok. Tok lelaki tak tahu lagi dia kepala botok. Faham? Jadi esok malam pengantin, lelaki nak mari dalam bilik dia pun beli rambut palsu yang plastik, dia pakai, hukumnya harus. Kalau tidak, nyanyi tu lelaki dia masuk dalam bilik, Assalamualaikum, bau terjun kat tikar. Dah kepala botok. Mak dia kata, apa lari bang? Pengantin puang duk tunggu. Kau ini saya. Dah apa dia? Goalkeeper JDT. Kepala botok tu. Kalau suruh orang buat baik, dapat pahala. Dah kalau kita suruh orang buat jahat, tak ada kerja ke benda mu ni? Sama saja. Kita buat baik dapat pahala, buat jahat dapat
Dapat dosa. Kalau kita tolong orang buat baik, dapat pahala. Tolong orang buat jahat, dapat dosa samanya. Adalu ala khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjuk, menolong atas benda yang baik, sama pahala macam tukang buat. Maka mafhum mukhalafah, wadalu ala syari kafa'ilihi. Dan yang menunjuk, menolong atas jahat, dapat sama juga dosanya. Nah, dan ada pula umum ayat Quran, wala ta'awanu alal ismi. Jangan tolong kalau dalam bab dosa. Kalau kita terlebih rakaat, kita dah berdiri, macam mana? Kena turun balik. Kita sambung, haram. Kita maliki yaumiddin. Rakaat kelima dah aku naik. Wajib berhenti baca, wajib turun semula, baca tayat akhir, sebelum salam, sujud sahwi. Okey? Tapi kalau kita biarlah dah pula-pula naik, perhabis lah, hukumnya haram. Okey? Dan solat sunat turun balik ya. Orang atau makanan ke masjid seluruh tahlil atau solat hajat, tapi dia tak datang ke masjid, masjid tak nak buat. Cari balah belaka. Nah, jadi dia ni tak mari masjid, cuma dia hantar makanan suruh orang tahlil. Tak? Jadi wajib dak pihak masjid kena tahlil. Tak wajib. Faham? Benda-benda lagu tu sunat dibuat. Okey? Tapi kalau kita nak suruh dia faham, nak suruh dia ni, nak dakwah dia, nak insaf dia, bolehlah kita pulaukan dia. Mu pandai suruh mari dak atau kayu khamak suruh aku tahlil, sedap gamuk. Tak? Jadi tahlil tu tidak wajib. Mu nak atau kayu khamak makan saja pun boleh. Tahlil bukan wajib, hukumnya sunat. Siapa mengucapkan la ilaha illallah dapat pahala. Siapa panggil orang berkumpul, berzikir, berdoa, dapat pahala. Baca berdoa untuk orang yang baru mati, orang yang telah lama mati 1000 tahun pun dapat pahala belaka. Tapi jangan kita buat mudah ke orang. Muat pergi kayu khamak boleh 3 bekah, ya tahlil lah tu. Ingat orang lapar ingat kayu khamakmu. Duang tak mari-mari, tak nampak muka. Tahlil bukan wajib ya, benda yang harus. Jadi kalau dia atur gitu, kata kita rasa nak rajin nak tahlil, malas nak tahlil, kita makan kayu khamak tu. Dah makan hak guna, hukumnya halal. Dah tuang hak atas, boleh pahala. Dia boleh pahala dah. Ingat kalau ada kematian, tak wajib kita tahlil dan beri makan, tak wajib. Terpulang, faham? Kita nak tahlil saja, tak makan pun boleh. Kita nak beri makan saja, tak tahlil pun boleh. Kerana itu bukan sunnah. Itu ijtihad pandangan ulama. Bila ada kematian, kita panggil orang masjid, minta mari di rumah baca doa untuk arwah, harus hukumnya. Mudah-mudahan lebih ramai, lebih mustajab doa. Dan bila orang mari di rumah kita, Nabi kata hidang makanan, maka dapat pahala. Jadi kalau kita tak mau buat tahlil, kita mari dah jemput belaka dah malam ni lepas Isya, kita nak jamu sikit, dalam hati kita aku niat sedekah ini, jamuan ini ialah untuk ibu bapakku arwah. Hukumnya molek. Boleh juga, tak payah tahlil pun. Jadi Tok Imam kata, tidak ada tahlil, makan terus 1 2 3. Makan. Faham lagi? Ada pelik. Pasal apa? Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, ayul amali fil Islami khair. Apa amalan terbaik dalam Islam? Nabi jawab, tut'imu ta'am, panggil orang mari di rumah, akad makanan. Pahala niat kepada arwah. Boleh gitu? Boleh. Seorang perempuan dijumpa Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Ibuku baru meninggal dunia. Atasaddaqtu anha. Boleh tak aku bersedekah? Dia mati dah. Nabi kata na'am. Boleh. Nawak lagi. Soalan seterusnya sikit lagi dah. Apakah soalan yang paling susah ustaz nak jawab? Soalan ni ya? Tak erti nak jawab. Itu yang paling susah. Hukum kencing berdiri. Hukum kencing berdiri kalau sengaja makruh. Rapuang asyadul karohah, lebih makruh. Kerana berkembur habis. Nampak tak?
Tapi kalau bukan sengaja kita nak kecing duduk, tak boleh. Kerana kita pergi dekat RNR atau pam minyak, jambang hok ada pintu, ada orang dah dalam. Yang ada jambang berdiri luar hok takung gitu. Faham lagi? Hok dinding. Ingat tak? Hok dinding tu, faham lagi? Hak tu kena duduk ke diri? Diri tak tahu nak buat lebar khabar duduk atas tu. Faham tak? Kelecos sakok yang gerebek jeng mu. Nah, jadi kita nak masuk dalam, ada orang takkan nak ambil tu baik. Kita pun kecing berdiri kerana tak boleh nak duduk. Faham? Hukumnya harus tidak makruh. Nabi pernah diriwayatkan 2 kali kecing berdiri. Dalam kitab Nailul Autar dia Imam Syaukani. Okey, balik rojok lagi. Yang pertama, sebab Nabi kecing tempat yang ada banyak tempat orang buang kotor-kotor bakar-bakar. Kalau duduk kena pakaian Nabi. Yang kedua, ulama kata Nabi ada sakit belakang pelipatan lutut ni. Tak boleh lipat kaki, kecing berdiri. 2 kali saja dalam hidup kecing berdiri. Yang lain nak kecing duduk. 5 minit lagi. Pada rakaat ketiga solat Zuhur, imam baru tersedar dia silap niat asar. Guana nak buat itu? Kalau rakaat pertama boleh ejah lagi. Rakaat ketiga maka dia meneruskan sebagai solat sunat. Kenapa? Kerana dia niat semayang asar dok lagi. Faham lagi? Dia nak semayang Zuhur. Okey? Bila kita nak semayang Zuhur, pergi semayang niat semayang sunat. Sah tak semayang sunat? Asar dak asar lagi? Tidak sah. Jatuh semayang sunat berhabis tu. Okey? Habis semayang sunat, tambah seorang semayang Zuhur tadi. Faham? Dah sah dah orang semayang belakang semayang fardu mu semayang sunat? Sah. Semua semayang sah. Semayang sunat imam, makmum fardu sah. Makmum sunat, imam fardu sah. Imam fardu, makmum fardu yang lain sah. Imam sunat lain, makmum sunat lain sah. Yang pertama, imam fardu semayang Zuhur, kita semayang sunat sah. Yang kedua, imam semayang sunat duha, kita semayang subuh qada ikut imam sah. Yang ketiga, imam semayang fardu lain mayang asar, kita makmum fardu lain mayang Zuhur sah. Yang ketiga, yang keempat, imam sunat lain, kita sunat lain. Tok imam sunat sunat ajak, kita belakang sunat nikah. Sah lagi. Faham? Yang tak sah 2 jenis semayang. Ingat siapa mati. Yang pertama, semayang gerhana. Faham? Gerhana ada berapa? 2 saja. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana dacing tak ada? Gerhana matahari, gerhana bulan. Okey? Dan yang kedua, semayang mayak. Mayak-mayak tak sah kita ikut. Faham? Tok imam mayak-mayak, kita mayang Zuhur ikut belakang. Jeng duduk situ. Nah, ada rokok pakai mampu. Nampak tak? Soalan yang terakhir. Ikat rambut bagi laki-laki berambut panjang. Isteri sudah berhenti haid, belum mandi, boleh jima'? Power ni. Orang laki-laki ikat rambut, hukumnya tengok. Kalau rambutnya panjang, maka hukum harus ikat. Faham lagi? Yang haramnya ikat dengan ikatan perempuan. Dia guna cekok orang puang, guna rebeng orang puang, pula tak buah anak patul sekor, Hello Kitty. Faham? Hukumnya menyerupai perempuan haram. Hendak dia ikat, tidak menyerupai perempuan. Dalilnya, Nabi suruh laki-laki yang ikat rambut bila nak semayang buka ikatan. Hukum buka ikatan rambut masa nak solat sunat. Menunjukkan ada laki-laki sahabat mengikat rambut. Betul tak? Kerana tu ada hadis-hadis Nabi suruh buka ikatan rambut bagi laki-laki bukan perempuan ketika nak solat. Okey? Dah laki-laki rambut panjang harus, bila harus, tidak menyerupai wanita. Kalau sama dengan perempuan tak boleh lah. Sama guana nak kira fashion, bukan. Orang tengok puang, hei laki, hei puang. Rupa tengok misal. Tak boleh. Biarlah kita rambut panjang tapi kita muka laki-laki. Ni dah rambut panjang, awak lembek pula, kokek. Faham lagi? Kita kejar juga kat belakang. Isteri sudah berhenti haid tapi belum mandi lagi, boleh tak jima'? Boleh dalam mimpi je. Alam nyata tak boleh. Tak boleh. Wala taqrabu apa ni?
kalau perempuan kamu sedang haid, jangan kamu mendekati mereka. Nak? Bila bolehnya? Hatta yathurna, sampai berhenti darah. Berhenti darah boleh jima', dalih lagi. Fa iza tatahharna fa tazilun nisa afil mahid, hendaklah kamu jangan jima' isteri kamu yang mereka sedang mengalami haid. Bila boleh jimaknya? Hatta yathurna, satu syarat, sudah berhenti darah. Fa iza tatahharna, maka bila berhenti darah, isteri pun mandi. Fa'tuhunna, baru boleh jimak. Dua syarat, berhenti darah, mandi. Tapi ada dua perkara tak syarat mandi. Berhenti darah boleh dah. Yang pertama puasa, yang kedua cerai. Faham? Cerai isteri dalam haid haram. Tapi bila dah haid dah berhenti, tak mandi lagi, tidak haram dah. Puasa dalam haid haram. Haid berhenti dah, tak mandi lagi, sah niat puasa. Okey? Ada pun 7 perkara tetap wajib kena mandi. Semayang kena mandi dulu baru boleh semayang. Sujud sejadah kena mandi dulu baru boleh semayang. Baru boleh sujud sejadah. Sujud syukur wajib mandi baru boleh sujud syukur. Tawaf wajib mandi baru boleh tawaf. Pegang Quran wajib mandi dulu baru boleh pegang Quran. Duduk dalam masjid wajib mandi dulu. Tak? Cerai tak wajib mandi. Berhenti darah boleh cerai. Faham? Puasa berhenti darah boleh niat puasa. Lepas ni pas subuh baru boleh mandi. Okey? Ada tak soalan lisan? Siapa nak tanya soalan lisan? Cepat. Semalam ramai kau tanya. Cepat. Siapa nak tanya soalan lisan? Dia setelah genap nisab itu sampai haul. Contohnya awak simpan RM1. Okey, dekat nak setahun baru tambah 20,000, tak kena zakat. Kerana 20,000 tu baru sehari. Okey? Lagi soalan. Dia, siapa nak tanya dia? Tanya dah semalam. Tanya lain pula. Ada kau tanya dah semalam. Ya. Cepat, tanya hukum semayang, tanya hukum zakat, tanya hukum puasa, tanya hukum nak mandi, hukum wuduk. Hukum najis, basuh berak, basuh kecing. Nak. Cepat. Baik, soalan dia ni, adik ni tanya, kalau kita nak semayang macam biasa, habis semayang dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tapi kalau kita batal tengah semayang, kena wis salam ke tak? Takkan nak tubik bodoh gitu tak wis salam. Contoh, siapa rakaat yang kedua ketuk, maka boleh kita berhenti terus atau kena wis salam? Jawabnya tak boleh sambung lagi semayang. Salam itu semayang, tak boleh sambung. Kerana haram hukumnya. Kita baca Maliki Yaumiddin, teringat tak ambil wudu, haram sambung iya kan nak wudu, tak boleh sambung. Terus keluar daripada sah, pergi ambil wudu. Okey, jadi ada orang kata kita kena salam dulu, tak payah salam. Tengah tahiyat alamak ketuk, terus tinggalkan,
bangun, pergi ambil wuduk. Tak payah assalamualaikum warahmatullahi, sambung salam, haram. Bahkan kata ulama, kita baru salam sekali, assalamualaikum warahmatullahi, bawa ketuk, sah lagi semayang. Sah dah, tak batal dah. Tapi dah kentut, kita pergi sambung salam, haram. Kerana apa? Kerana menjadi mempermainkan solat. Kita sudah tidak berhadas, menyambung lagi perbuatan solat. Okey? Lagi soalan. Waalaikumsalam. Sarawak. Musafir. Nak pergi mana? Kalau saya dekat dengan 7 hari. 7 hari. Sembahyang dapat tu bila bapak. Okey. Orang Sarawak tanya, kalau kita mari dari Sarawak nak duduk di Terengganu 7 hari, berapa hari boleh jamak? Okey? Okey, gitu soalan. Okey, dengar baik-baik. Siapa yang bermusafir 85 km dan ke atas atau 81 km ke atas, maka dia boleh jamak qasar dalam perjalanan. Okey? Contoh daripada Terengganu nak pergi KL. Okey? KL sudah 450 kilo, bermakna lebih daripada 2 marhalah. Keluar daripada Manis sampai Pulau Rusa, sampai Paloh, sudah dikira boleh jamak qasar di sana kalau masuk waktu Zuhur. Faham tak lagi? Berapa boleh jamak qasar? Kerana destinasinya 2 marhalah. Faham? Begitu juga perjalanan balik dari KL ke Pulau Rusa. Dalam perjalanan boleh jamak qasar. Cuma masalah ialah di KL nak duduk berapa hari. Siapa yang nak pergi ke Kuala Lumpur 3 hari atau 2 hari atau 1 hari atau kurang, maka dia masih berstatus musafir yang singgah di Kuala Lumpur, boleh jamak, boleh qasar. Tapi siapa yang nak pergi ke Kuala Lumpur 4 hari atau lebih, maka sampai di Kuala Lumpur hilang status musafir, dapat status pemukim Kuala Lumpur, haram jamak, haram qasar. Jadi kalau orang dari Sarawak nak datang 7 hari duduk di Terengganu, tengok di mana dia nak duduk. Kalau nak duduk di Kuala Terengganu, sampai saja di bandar Kuala Terengganu, dia sudah bernama pemukim Kuala Terengganu, tak boleh jamak qasar, sebaik saja sampai 7 hari tak boleh jamak qasar. Kerana ramai orang salah faham, dia faham begini, kalau kita nak mari duduk 7 hari, 3 hari dia boleh jamak, lepas tu tak boleh. Itu salah faham. Bukan kiraan. Kiraan yang betul, nak mari 3 hari atau 4 hari. 3 hari ke bawah boleh jamak qasar, nak mari 4 hari ke atas, hari pertama tak boleh jamak qasar dah. Cuma nak kira hari begini. Hari ni hari Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Nak pergi KL hari ini Khamis, nak balik hari Isnin. Faham? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi tinggal hari pergi tidak dikira. Tak kira. Hari balik tak kira. Tinggal berapa hari? Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 boleh jamak qasar. Faham lagi? Tapi kalau awak nak balik hari Selasa, tak boleh jamak qasar. Hari ni pergi Khamis, duduk Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari Selasa balik. Selasa hari balik tak kira. Khamis hari pergi tak kira. Tinggal berapa? 4. Kamu dikira nak pergi 4 hari ke KL. Sampai saja KL, tak boleh jamak qasar. Ingat dah. Ingat dah. Angguk lagi bang mi goreng dah ingat pula. Lagi biar ingat. Okey? Lagi soalan. Dah berapa kali, Pak? Jadi tak takbir langsung? Jadi takbir sekali saja. Syarat sah semayang jenazah takbirnya 4 kali dan tidak mengapa 5 kali.
Ingat yang pendapat jumhur ulama 4 kali. Tak boleh kurang dari 4 kali. Okey? Tapi tak mengapa 5 kali. Kerana ada hadis 5 kali. Hadis yang paling sahih 4 kali. Ni yang paling banyak diriwayatkan. 3 kali tak ada. Faham lagi? Tidak sah. Lepas tu syarat sah sembahyang Jumaat jenazah ialah takbir 4 kali atau 5. Dia begitu. Okey? Kita ambil hak rutin semualah 4 kali. 3 tak boleh. Okey? Sama macam orang sembahyang subuh 1 rakaat tidak sah. Lagi soalan. Waalaikumsalam. Semayang jemaah bagi musafir tak mesti jamak dan tak apa kalau nak jamak. Jamak bukan wajib. Okey? Qasar bukan wajib. Harus saja. Kita pergi Kuala Lumpur, nak jamak boleh, tak nak jamak boleh. Nak qasar boleh, tak nak qasar. Yang tak boleh tak nak solat. Okey? Jadi awak boleh pilih. Semayang biasa 3 rakaat. Lepas tu imam pun salam, awak nak jamak, bangun semayang Isya. Faham tak lagi? 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Esok saya tak jamak, semayang biasa boleh. Hukum semayang tidak jamak afdal. Semayang jamak harus. Faham tak lagi? Ini afdal kita semayang macam biasa, lebih afdal. Tapi oleh kerana kelonggaran agama diberi keringanan. Kalau nak jamak, silakan. Boleh. Okey? Lagi soalan? Tak faham. Tak apa dengar. Balik. Sebelum kita balik tu, dosa yang kita buat, kita balik nanti kita akan dapat balik. Bila kanak-kanak sudah balik, bermakna dia wajib melakukan perintah agama. Sebelum dia balik, kalau dia buat dosa, mak ayah tanggung. Lagu tu. Kenapa pula mak ayah tanggung? Itu salah faham. Kanak-kanak buat dosa, mak ayah tak tanggung, melainkan mak ayah yang suruh. Kanak-kanak dia buat dosa, tidak berdosa. Nabi kata rufi'al qalam an salasin. 3 golongan kalau buat dosa tidak ditulis. Nombor 1 anis sabiyyi hatta yablugha. Kanak-kanak tak tulis. 3 orang budak tadika ropok bank 8.3 juta. Tidak berdosa. Piti mak dia ambil, mak dia berdosa. Mak dia sudah balik. Faham? Wajib pulang balik harta. Cuma perbuatan ropok tu tidak berdosa. Budak pasti 4 orang. Balik kalau jalan kaki. Sampai depan sipang tu lori arak terbalik. Berterabur arak biar jalan berpuluh-puluh botol. Budak pasti budak mana reti. Dia ingat air lemonade. Dia minum tak banyak 6 botol seorang. Jadi anak lijah balik rumah ketung, anak ketung balik rumah semek dah mabuk. Tidak berdosa. Orang tua ambil minum berdosa. Rufi'al qalam, malaikat tak tulis dosa. Jadi bila dia dah balik, dosa tu tak ada. Tak ada dosa tu, tidak ditulis. Cuma kalau dia buat dosa setelah balik, baru ditulis dosa adik. Dosa-dosa yang masih adik kecil tidak ditulis. Kanak-kanak tak wajib semayang, dia pun tak semayang, tidak ditulis dosa. Jadi bila dia besar tak ada tu. Bila dia balik baru buka kosong, tak ada lagi. Tak ada hutang, tak ada apa. Buka buku baru kosong. Okey? Soalan terakhir.
Waalaikumsalam. Orang tengah azan dia semayang. Tapi azan bersudah tapi dia sudah semayang. Maksud saya perayaan dua atau makan subuh tu kan. Semayang wajib ke sunat? Wajib. Dia tak mau semayang jemaah, dia semayang seorang. Nak tanya sah ke tak? Okey. Apakah hukumnya bila orang tengah azan dia semayang dah? Jawabnya syarat sah semayang tu kena mengaji. Syarat sah semayang suci daripada hadas. Suci tak? Suci. Syarat yang kedua tutup aurat. Tutup tak? Tutup aurat. Syarat yang ketiga menghadap kiblat. Menghadap tak? Menghadap kiblat. Syarat yang keempat suci dari najis. Suci tak? Suci dari najis. Syarat yang kelima masuk waktu. Masuk lagi waktu. Sah. Semayang orang awak kata tu sah. Kalau nak tanya sah, faham? Sah. Sebab apa? Sebab 5 syarat dia tunai. Tutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, suci dari hadas, suci daripada najis. Dan orang tengah bang, orang tengah azan, sunat kita jawab azan dahulu. Bukan wajib jawab azan dahulu. Sunat tidak semayang lagi, jawab azan dulu. Lepas jawab azan, berselawat, berdoa, baru solat. Dia ni pergi solat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia semayang. Hukumnya sah. Tapi kalau nak cerita tentang kelebihan fadilat solat jemaah, dia tak dapat. Rugilah dia hanya dapat seria. Orang lain 26 ria. Boleh makan mi goreng, nasi goreng ayam. Dia sekian mami. Nampak? Dia rugi. Tapi kalau berhajat dalam masalah-masalah di hutan, di laut, di tempat-tempat yang tidak berjemaah, masuk waktu sah solat walaupun dah azan ni. Dia pergi tengok di patah, dia naik bukit, dia tengok matahari tenggelam dah. Tengok jam 5 minit lagi, matahari tenggelam dah, boleh solat. Kerana matahari tenggelam itulah waktu solat yang paling tepat. Adapun jam itu ijtihad saja. Okey, ada lagi soalan? Tak ada dah? Nak tutup dah? Tak ada dah? Tak ada dah? Terima kasih pihak masjid mendahulukan ucapan jutaan terima kasihlah kepada yang beri sumbangan. Allah saja yang menyempurnakan pahala yang berlipat ganda di akhirat sana. Mohon maaf kerana ambil masa yang panjang dari tuan-tuan dan puan. Semoga dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi